Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Update terkini sahabat semua, ya, berkaitan dengan saman saman Lim Guang Eng, ya, kepada seorang individu yang menfitnah beliau. Akhirnya hari ini, ya, berita baik kerana Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan dan saman fitnah ini berpihak, memberikan kemenangan kepada Lim Guang Eng dengan sebanyak RM75,000, ya, dikehendaki untuk individu yang kalah saman ini membayar kepada Lim Guang Eng. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua apakah saman ini berkaitan dengan apa dan sebagainya. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Guang Eng menang saman fitnah lawan bekas pemimpin Majlis Kaum Cina. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ini satu kemenangan besar buat Lim Guang Eng, ya, apabila, ya, seorang bekas pemimpin Majlis Kaum Cina ini telah menfitnah beliau dan pemimpin itu diarahkan oleh mahkamah untuk membayar ganti rugi sebanyak 75,000 kepada bekas Menteri Kewangan kerana membuat kenyataan berbau fitnah. Jadi Mahkamah Tinggi hari ini mengarahkan seorang ahli perniagaan membayar ganti rugi dan kos berjumlah RM75,000 kepada bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng berhubung kenyataan fitnah yang dibuatnya 5 tahun yang lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Azizan Muhammad Arsad juga memindahkan injaksi kekal terhadap Chang Wei Lu daripada membuat apa jua kenyataan fitnah kepada Lim pada masa hadapan. Pada 2019, Chang membayangkan Lim menjadi dalang menekan lembaga hasil dalam negeri LSDN mengutip tunggakan cukai berjumlah RM2.4 juta daripadanya. Lim yang ketika itu merupakan Menteri Kewangan dalam pentadbiran Pakatan Harapan yang bermula pada tahun 2018 hingga tahun 2020, manakala Chang adalah bekas pemimpin Majlis Kaum Cina dan Dewan Perniagaan Cina di Pulau Pinang. Kenyataan Chang kemudian ia diterbitkan 2 akhbar berbahasa Cina. Lim mengemukakan tindakan perundangan, ya, berasingan terhadap 2 akhbar berkenaan dan dianugerahkan ganti rugi sebanyak 150,000 pada tahun 2022. Dan Azizan menganugerahkan Lim, ya, sebanyak 60,000 untuk ganti rugi am dan 15,000 kos lain selain 5% setahun bermula 30 Oktober 2019 hingga penyelesaian penuh. Dalam sidang media pada 13 Mei 2019, Chang mendakwa derma sebanyak RM500,000 diberikan kepada Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman secara tidak sengaja, menimbulkan rasa tidak puas hati Lim yang dikatakan enggan memberi dana kepada institusi itu. Dan Chang juga mendakwa beliau dikenakan sebanyak RM2.4 juta bayaran cukai oleh residen dan dilarang meninggalkan negara. Jadi Lim berhujah kenyataan itu disiarkan menjadikan dirinya seperti menyalahgunakan kuasa sebagai Menteri Kewangan dan salah guna LSDN untuk mengambil tindakan terhadap Chang. Katanya kenyataan itu dibuat menjejaskannya dengan teruk peribadi, reputasi dan nama baik. Lim diwakili Peguam K. Simon Murali, sementara Peguam YC Wong dan KW Lim mewakili Chang. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi terbukti bahawa apa yang dilontarkan, yang dituduh ke atas Lim Guang Eng itu adalah satu fitnah yang tidak bertanggungjawab dan akhirnya kemenangan berpihak kepada Lim Guang Eng. Jadi kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada Lim Guang Eng mendapat pendapatan tinggi daripada kaki-kaki penfitnah ini. Dan kenapa ada gambar di sebelah kiri, di sebelah kiri saya itu ada Menteri Besar Perak. Ya, ini tidak kaitan dengan Lim, tapi saya ingin memberikan kenyataan beliau berkaitan dengan isu viral yang sedang tular di media sosial ketika ini. Rumah MP Beruas yang telah dilemparkan bom botol mengakibatkan kereta beliau hancur, terbakar dan sebagainya. Jadi Menteri Besar Perak ini membuat kenyataan, katanya menyerang rumah perlu dihukum sewajarnya. Itu antara kenyataan daripada Menteri Besar Perak. Jadi kalau kita lihat Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Muhammad mengingatkan orang ramai
supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden kediaman ahli parlimen Beruas Datuk Ngah Ham yang mana dibaling dengan molotov koktail awal pagi tadi. Sebaliknya, ia perlu diserahkan sepenuhnya kepada pihak polis untuk membuat siasatan, katanya. Dan sebarang spekulasi bukan hanya akan mengganggu siasatan polis saja, malah boleh mengundang perkara yang menjejaskan keharmonian antara satu sama lain. Jadi sebagai pengurusi kejawatan keselamatan, saya mengharapkan tidak berlaku sebarang masalah sama ada perbuatan khianat atau balas dendam. Kalau ia berlaku, ia akan menjadikan negeri kita tidak aman, katanya. Jadi suka saya ingatkan, kita semua perlu bertindak waras dan jangan melakukan apa-apa perbuatan di luar peri kemanusiaan atau melanggar undang-undang, katanya ketika ditemui pemberita selepas berucap sempena eksekutif talk dan perutusan tahun baru 2024 di Hotel Kasuarina Meru di Ipoh hari ini. Jadi terdahulu Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, polis sedang giat mengesan individu yang disaki melontar molotov koktail ke rumah Ngah Ham awal pagi tadi sehingga menyebabkan sebuah kenderaan terbakar. Sementara itu, Sarani berkata insiden itu juga seharusnya dijadikan iktibar. Selain mana-mana individu yang melakukan perkara itu seharusnya dikenakan tindakan sewajarnya mengikut lunas undang-undang. Boleh dikatakan terlalu awal untuk dikatakan siapa yang buat benda itu, cuma apa yang pasti pesalah harus dikenakan tindakan atau hukuman yang sewajarnya, katanya. Jadi sementara itu, pergerakan wanita DAP Perak menyuarakan rasa kesal dan mengecam serangan berkenaan yang disifatkan boleh menyebabkan suasana politik dan sosial tercemar dengan ketakutan untuk berpolitik secara aman dan harmoni. Serangan ke atas rumah seorang ahli politik tidak dapat diterima dalam masyarakat yang bercita-cita untuk kebebasan, kesaksian dan demokrasi, kata sayap itu dalam kenyataan di Ipoh. Sayap itu turut menyeru pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera dan menyiasat kes itu dengan teliti. Kita tidak boleh biarkan insiden seperti ini menghakis semangat perjuangan untuk mencapai sebuah masyarakat madani, kata pergerakan itu lagi. Jadi itu dia sahabat semua, antara kenyataan daripada Menteri Besar Perak yang mengecam dan juga menggesa ya pihak berkuasa mencari dalang untuk diberikan hukuman sewajarnya kepada individu itu. Jadi terbaik, dan kita rasa bersyukur juga ya kerana tidak berlaku sampai hilang nyawa, khususnya kepada ahli parlimen Beruas ini. Jadi sahabat semua, inilah ya beberapa perkara yang sedang berlaku hari ini. Viral diperkatakan, khususnya ya kejadian melempar ya bom botol ke rumah MP Beruas. Dan sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada YB Lim Guang Eng, menang saman fitnah sebanyak RM75,000. Oh, terbaik. Jadi apapun, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen pandangan, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.